Okey. Hai. Jaga kaki. Luka. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma anta laha walau azumat farrijha bifadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam Adawiyah dan Darawi. Macam mana mak hari tu okey ke? Seronok sangat tengok mak dapat Zoom hari tu. Dapat baiki Fatihah dan sebagainya. Alhamdulillah. Khatijah Nayan, waalaikumsalam. Badrul Syam, waalaikumsalam. Jadi pertamanya Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita rafa' dan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana pada pagi ni tuan-tuan kita bertemu sebentar dalam hashtag Santapan Rohani. Yang mudah-mudahan dalam Santapan Rohani pada pagi ni saya nak tanya pula tuan-tuan. Asyik saya je bercakap. Asyik saya saja bercakap tiap-tiap pagi. Jadi pada pagi ni saya nak communicate dengan tuan-tuan, walaupun di alam maya, walaupun di Facebook dan sebagainya, berkenaan sesuatu amalan yang saya pernah dengar tuan-tuan. Amalan ni agak powerful, tetapi bila saya nak dengar pula daripada pihak tuan-tuan yang pernah buat, saya nak dengar pula dulu daripada pihak tuan-tuan yang pernah buat amalan ni. Cuba cerita sikit nanti dekat ruangan komen, apa kelebihan dia, apa perasaan dia, apa rasa dia. Sebab apa tuan-tuan? Yang pertama sekali, ilmu ni kalau kita tak buat tindakan takkan jadi. Ilmu ni kalau kita tak buat tindakan, kita tidak akan berjaya. Jadi sebelum saya nak tanya apakah amalan yang saya sedang buat pada pagi ini, yang saya nak feedback daripada tuan-tuan, yang saya nak tahu tuan-tuan yang pernah amal amalan yang saya buat pada pagi ni, rasa first time ke third time? Rasanya kali yang ketiga kot saya buat ni. Kali yang ketiga saya buat pada pagi ni. Jadi sebelum saya nak tanya tuan-tuan, apa kata tuan-tuan like dan share dan tag nama orang yang anda sayang, dengan niat kalaulah orang tu tahu dan dia share kepada kita pada pagi ini, Allahu Akbar, saya rasa banyak kebaikan dan manfaat yang Allah Ta'ala beri kepada orang itu. Saya ulang balik. Kalaulah tuan-tuan niat macam ni, tuan-tuan niat, kenapa aku nak kena share pada pagi ni? Kalaulah orang yang kita share tu nanti, lepas tu dia tahu kelebihan benda ni dan dia masuk live dan dia cerita kelebihan benda ni tuan-tuan. Kemudian ada pula orang lain yang mengamalkan, ada pula orang yang lain yang tiru vasi. Allahu Akbar. Saya rasa banyak kebaikan dan manfaat yang dia dapat terhasil daripada perkongsian yang dia berikan. Dan saya yakin ada di antara tuan-tuan yang pernah buat amalan ni, tapi saya nak dengar daripada mulut ke mulut. Sebagaimana saya cerita kepada tuan-tuan macam mana bestnya rasa khusyuk solat, macam mana bestnya bila mana kita dapat ubah kehidupan kita bermula dengan solat. Maka saya nak dengar pula daripada tuan-tuan. Sebab kita ni ta'awanu al birri wat taqwa, tak adil lah asyik tuan-tuan ambil ilmu saya sahaja. Tak adil kan? Jadi pada pagi ni saya nak dengar ilmu daripada tuan-tuan pula berkenaan amalan yang saya buat pada pagi ni. Cuma saya belum cerita lagi amalan apa. Sebab sekarang ni saya berada di luar madrasah. Siapa nak tengok pondok saya? Siapa nak tengok type nak? Lepas tu baru saya tanya apa amalan yang saya sedang buat pada pagi ini, yang saya betul-betul ikhlas. Saya nak tahu apakah rahsianya. Saya betul-betul ikhlas, saya nak tahu tuan-tuan. Sebab benda ni orang dulu dah buat, orang dulu amalkan. Kita je yang kadang-kadang bukan kata salah ubat-ubatan tu salah, tak salah, tapi back to basic is very powerful. Kehidupan kita ni dengan alam ni begitu rapat. Rapat. Jadi bila mana kehidupan kita dengan alam begitu rapat ni tuan-tuan, kadang-kadang alam ini banyak memberi impak dan kesan kepada kita dalam kebaikan jasmani dan rohani. Sekejap nak tunjuk pondok. Okey. Inilah madrasah hamba. Ada satu tingkat, 2 tingkat, 3 tingkat, 4 tingkat. Ada 4 lantai pondok kami. 1, 2, 3, 4. Yang ni
Yang ni nampak ada signboard tu. Yang atas tu pun signboard dah apa tu? Dah pudar dah. Signboard tu dah hampir 6 tahun. Dah masuk tahun yang ke-6 pondok ni tuan-tuan. Dah. Yang ni surau. Ni surau dah tempat pengajian. Yang ni asrama. Yang ni asrama. Belakang tu asrama ada bilik pengajian satu. Yang ni asrama ada tempat makan. Dah. Kita ada 4 lantai. 1, 2, 3, 4. Inilah pondok yang hamba bangunkan tuan-tuan. Waalaikumsalam Kak Ramlah Omar. Inilah pondok yang hamba bangunkan hampir 6 tahun. Dah masuk tahun yang ke-6. Dah bersyukur kepada Allah Ta'ala. Hakikatnya Allah Ta'ala yang memberi kemudahan. Allah Ta'ala yang menggerakkan segala tindakan. Dan Allah Ta'ala yang menghasilkan segala kesungguhan. Sehingga pada hari ini semuanya berkat daripada Allah dan orang-orang guru-guru hamba-hamba yang terdahulu. Dah. Okey. Jadi kita kembali kepada bicara lah. Sebab saya pukul 9 nanti ada coaching. Tuan-tuan, tak apa Khatijah Nayan insya-Allah datang. Jadi pada pagi ni, siapa nak tahu saya tengah buat apa pada pagi ni? Type nak. Dah, hari ni kita sembang sebab saya nak ilmu daripada tuan-tuan. Dah, saya nak ilmu daripada tuan-tuan pada pagi ni. Insya-Allah Mak Ngah nanti Mak Ngah, dah. Bila ada kos nanti insya-Allah, dah, kita akan ganti signboard yang baru. Baik. Pada pagi ni tuan-tuan, saya sedang berjalan di atas tanah dan rumput yang basah. Ni amalan yang saya sedang buat pada pagi ni. Berjalan di atas rumput yang basah. Okey, nampak tak? Ni pondok. Ni madrasah, ni pondok. Dekat depan kami ni ada taman macam ni. Tapi saya kena berhati-hati, takut ada tahi anjing. Dah, kat sini ada anjing banyak. Alhamdulillah. Allah Ta'ala kurniakan anjing kepada kita, ada manfaatnya. Sebab tuan-tuan, ada ulama mengarang kitab belajar tasawuf dengan anjing. Dah. Jangan pandang, memanglah anjing tu satu yang dibilang keji, najis yang mukhallazah. Tetapi tuan-tuan, ada ulama mengarang kitab. Tuan-tuan pernah tahu dah, ada ulama mengarang kitab belajar tasawuf dengan anjing. Belajar tasawuf dengan anjing. Sebab anjing ni ada 7 perangai dan sifat yang baik. Siapa first time dengar benda ni? Ada ulama karang kitab belajar tasawuf dengan anjing. Sebab anjing ni ada 7 perangai yang baik. Dah. Siapa baru first time dengar? Oh tuan-tuan, kalau benda ni, maklumat ni tuan-tuan dapat, kita akan memandang baik pada semua makhluk Allah. Dah. Pada semua makhluk Allah. Terima kasih Khatijah Nayan. Sebab anjing ni, dengar cerita dia. Anjing ni pertama sekali, cuba tuan beri dia makan. Anjing kalau lalu dekat rumah, cuba beri dia makan sekali. Bagi dia makan sekali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, dia akan ingat kita. Dia cari kita, dia tunggu kita. Tu sifat anjing. Dah. Dia tak lupa pada tuan. Dah. Betul Isniza. Kitab tu saya ada. Belajar tasawuf, dia ada 7 sifat anjing ni tuan-tuan, yang kita boleh belajar. Dah, tak apalah, yang tu cerita kemudian. Sekarang ni saya nak tanya tuan-tuan. Saya sekarang ni pada pagi ni sedang berjalan di atas rumput yang basah. Kepada tuan-tuan yang pernah amal benda ni, sebab kan kita dah belajar kaedah. Cara kita nak yakin, kadang-kadang dengan ilmu kita yakin. Kadang-kadang kita buat dulu baru yakin. Tapi sekarang ni saya dah buat. Saya nak ilmu pula daripada tuan-tuan. Siapa yang pernah amalkan benda ni? Saya nak tahu apa kelebihan dia. Jawab sekejap dekat ruangan komen. Betul Zaitun, anjing makhluk yang setia. Memang setia dengan tuan dia. Okey, sekarang ni saya nak tanya tuan-tuan pula, asyik tiap-tiap pagi saya je bagi ilmu. Saya nak dengar pula ilmu tuan-tuan yang hebat. Siapa takut anjing tu? Ramlah Omar. Takut tak apa, tapi jangan pandang hina. Okey, jadi saya ulang balik. Sekarang ni pada pagi ni, saya sedang berjalan di atas rumput yang basah di hadapan pondok saya. Ni pondok saya. Dah. Jaga-jaga. Takut ada tahi anjing, insya-Allah kat sini tak ada. Jadi, saya nak tahu dengan tuan-tuan yang tuan-tuan pernah mengamalkan kaedah ni, apa kelebihan dia? Cuba cerita sekejap dekat ruangan komen. Okey, Khatijah Nayan. Ini amalan arwah atuk saya, tapi masa tu saya kecil ikut je tapi tak tahu apa-apa. Okey, Khatijah Nayan yang duk amal. Cuba hantar gambar sikit, nak tengok gambar Khatijah Nayan kod-kod awet muda ke. Tak nak bersembang. Okey, Wat Izzuddin kata tak pernah amal. Mak Ngah kata rasa segar. Azizah Arifin, apa kelebihan dia? Kak Azizah.
Duk baca berita je hari-hari. Ni, sampaikan berita pula kepada kami. Apa kelebihan dia? Supaya saya nak praktikal ni orang lain buat. Kalau betul-betul ada kelebihan yang hebat. Antaranya yang saya pernah dengar, kalau kita nak neutralkan balik sistem imunisasi dalam tubuh badan kita, kita kena buat ni. Dah? Sebab asal kita daripada tanah, maka kalau ada masalah kita kembali kepada tanah. Nurul Hadi dah bagi jawapan untuk sistem saraf ke Ustaz. Saya tak tahu. Pagi ni memang ikhlas saya nak tanya. Tuan-tuan. Tapi saya pernah dengar ada satu video tu, ada satu orang sampaikan kepada saya. Dia kata pagi-pagi buat macam ni supaya kita nak meneutralkan balik sistem dalam badan kita. Ini nak try rasa ni. Tapi waktu sama saya buat live nak ajak tuan-tuan pula sebab saya nak tanya tuan-tuan yang pernah buat. Ada ke rasa best? Macam mana rasa sistem imunisasi tubuh badan tu? Berita ilmu ni pagi ni Boda Azizah. Okey, terapi untuk diri Ustaz. Okey, Ramlah Omar dulu kecil-kecil biasa buat. Kak Azizah tak istiqamah tu tak apa. Ada a thing. Okey, tuan-tuan boleh tulis dekat ruangan komen. Betul-betul. Kan kalau kita buat wiring ni kan ada wire bumi. Dah? Okey, daripada Hussein Hasim dicas toksik daripada badan. Bagus. Waalaikumsalam Haji Mat Muda. Aisyah kata masa kerja pernah kena kejar dengan anjing. Itu cerita lain. Yusniza untuk meneutralkan cas negatif dalam tubuh badan. Okey, terima kasih. Satu poin yang baik. Martina kata untuk perbetulkan perjalanan darah. Untuk buang toksik dalam badan. Grounding ke? Tak tahulah grounding. Tapi ni, saya tengah berjalan ni. Dah. Sebab saya pagi ni, saya tak nak bagi ilmu. Saya nak korek ilmu daripada tuan-tuan. Sebab saya yakin tuan-tuan amal banyak. Mana bukti tuan-tuan amal banyak. Tuan-tuan tengok live lebih banyak dari saya. Saya mengajar di live tapi tuan-tuan belajar. Dah? Antara orang yang mengajar dengan belajar, siapa lagi yang alim? Mestilah alim orang yang belajar. Betul ke betul? Okey, Irniwati, betul saya pernah dengar seorang murabi cakap meneutralkan imuni sistem kita. Okey, bagus, satu maklumat yang baik. Dah? Jadi berjalan ni kena berapa minit? Saya pun tak tahu ni. Saya lebih kurang berjalan baru lebih kurang 15 ke 20 minit. Ada setengah orang tu ambil embun-embun untuk sapu ke muka. Tapi tak buat kot. Embun ke? Alamak, Khatijah dah tak ada embun dah lah. Tapi orang dulu mandi embun, betul. Dah? Orang dulu mandi embun. Dah? Sebab tu flawless muka tak nampak tua. Alamak, embun dah tak ada. Tak ada embun pada pagi ni. Dah, kalau tak boleh sapu-sapu kat muka. Boleh nampak muda macam Kak Azizah. Allahumma salli ala Muhammad. Ustaz dah buat Kak Rohizan. Saya rasa ni baru kali kedua ke ketiga saya buat. Cuma kebetulan saya nak buat live, saya nak tanya kepada tuan-tuan. Cuma tuan-tuan cerita bab berpijak di atas bumi ni, air embun boleh awet muda. Saya nak kongsi satu hadis daripada Nabi SAW. Okey, pijak rumput je, jangan pijak tanah, nanti cacing masuk kaki. Baik. Kat sini insya-Allah tanah tak ada. Dah, kita pijak rumput sahaja, jangan pijak tanah. Okey. Saya nak share satu hadis daripada Nabi SAW berkenaan duduk dekat muka bumi, duduk dekat bumi ni. Ada satu hadis. Nabi bersabda, apabila kamu marah, dah, apabila Badrul Syam, memang saya muda lagi. Siapa kata saya dah tua? Okey, sabda Nabi SAW, Nabi bersabda, bila mana kamu marah, dah, pertama sekali, idza ghadiba ahadukum falyaskut. Salin hadis ni. Ada 3 kaedah. Ini ilmu ni saya boleh kongsi. Apabila kamu marah, pertama sekali Nabi kata kamu diam. Diam. 1. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Terima kasih Haji Mat Muda. Yang kedua, kalau rasa datang marah lagi, ambil wuduk. Ambil wuduk. Yang ketiga, kalau rasa kemarahan tu tak kurang, kata Nabi SAW, duduk di atas bumi. Duduk di atas bumi. Okey, sekejap. Saya nak layan sekejap. Saya biasa amalkan di rumput Ustaz. Takut ada embun dari anjing yang berkeliaran. Okey. Dayang Badariah tak apa. Yang ni saya bagi hukum. Yang ni saya boleh bantu. Kaedah usul kata al-hukmu bizahir. Dah?
kita mana nampak kalau tai anjing tu betul. Kalau tai anjing kita jangan pijak. Tapi kalau setakat anjing berkeliaran, kita kata yang tu tak memberi kepada hukum. Jelas? Dah? Letih lah kalau nanti anjing duk gesek-gesek dekat ni. Kita tak nampak al-hukumu bizahir. Kaedah ni saya boleh share. Itu ilmu fiqh. Jelas? Jadi tak apa. Kalau tak nampak zahir mata, kalau ada tai anjing, yelah, jangan dipijak. Nanti kena samak dan sebagainya. Tapi kalau kita kata embun, selagi anjing lalu, badan-badan anjing tu kena dekat embun, kita pun pijak. Benda tak nampak kan? Jelas. Husin nak lebih bagus jalan berinjak-injak guna jari kaki. Sudah. Macam-macam tip dia bagi akak aku ni. Selagi berinjak-injak lagi. Injak-injak. Okey. Kelebihan pijak rumput melancarkan peredaran darah. Kalau ada embun-embun atas rumput, putus orang. Memang tengah ada embun ni. Waalaikumsalam Ustaz. Okey, Kak Norani tak pernah buat. Tapi nenek ajar ambil embun, sapu dekat muka awet muda. Inilah masalah embun tak ada Kak Norani. Kalau tak lama dah awet muda ni. Okey. Berpijak di bumi yang nyata. Okey, jadi kembali kepada hadis Nabi tadi. Nabi bersabda, apabila kamu marah, idza ghadiba ahadukum falyaskut, diam. Kalau marah lagi, ambil wuduk. Kalau marah lagi, tuan-tuan, ni Nabi ajar, duduk di atas bumi. Duduk atas bumi. Supaya apa? Supaya dari tanah kita datang kepada tanah kita kembali. Formula ni saya boleh ajar sebab ada hadis daripada Nabi SAW. Jadi kalau ikut petua Syekh Zainul Asri, katanya bangun awal pijak rumput sebelum subuh, tanda menyucikan diri dan mengabdikan diri kepada Allah. Okey, bagus. Hikmahnya semua penyakit tak elok akan diambil oleh bumi. Nyatakan semua unsur-unsur tak sihat dalam badan. Jadi kita kena niatkan macam mana? Saat lagi kita, ya Allah, kembalikan semua benda-benda tak elok, ya Allah, ke dalam bumi. Try. Saya try semua, tuan-tuan. Dah. Panjangnya adawiyah. Okey. Kalau buat tiap-tiap pagi secara istiqamah sebenarnya, tapi tuala, tapi tak ada nak cari rumput kat area rumah. Allahu Akbar. Okey. Jadi saya rasa, tuan-tuan, saya kena standby pukul 9 nanti. Saya ada coaching pula. Dah sampai insyaAllah pukul 11 malam ni. Doakan saya sihat. Jadi pagi ni saya nak santai dengan tuan-tuan ni tengah pijak bumi ni. Rasa cukup kot, dah dekat 20 minit saya berpijak di atas bumi yang nyata, bukan bumi yang imajinasi. Mudah-mudahan amalan ini tuan-tuan dapat melakukan. Dan saya juga terima kasih, saya dapat ilmu yang begitu banyak daripada tuan-tuan yang pernah buat amalan ni. Takkan tuan-tuan tak pernah buat. Tuan-tuan kan orang lama. Dah. Waktu yang sesuai, banyak orang kata tak, ketika ada embun tengah basah ni, nampak tanah ni masih lagi basah. Jadi waktu dia basah, kita nampak basah, kita pijak. Kita pijak. Dah, cuma takut ada najis. Tak ada, insya-Allah. Pijak. Okey. Apa tu? Limau ke? Limau kasturi. Okey. Jadi insya-Allah kita bertemu lagi pada siri-siri yang akan datang. Nak tanya kenapa suri istighfar hanya baca pagi dan petang? Boleh tak kita baca setiap? Boleh, tak ada masalah. Okey, itu fadilat. Supaya dia haji mak muda begini, ulama susun tu supaya waktu lain kita boleh buat amalan lain. Tapi kalau kita nak buat setiap kali solat pun boleh, tak ada masalah. Jelas ke jelas? Okey. InsyaAllah kita berjumpa pada siri-siri yang akan datang. Jangan lupa, tuan-tuan, barang siapa nak meneutralkan imunisasi tubuh badan, dah, berpijak di bumi yang nyata. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye. 50 purut.